Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Buletin Awani Khas berkenaan dengan musibah banjir yang melanda 8 negeri di dalam Malaysia. Perkembangan ini kami nak bawakan, nak beralih ke negeri Pahang yang mana kita nak bersama dengan rakan setugas Hakim Rahman yang sudah berada di Pahang sejak semalam. Difahamkan Hakim berada di Bentong untuk melihat sendiri bagaimana keadaan di sana. Hakim, kalau sudah bersedia, boleh anda bawakan kepada kami laporan terkini apa yang anda mungkin boleh kongsikan daripada pemerhatian anda berkenaan dengan banjir yang berlaku setakat ini di Pahang? Gigi, Hafizi, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan. Tapi sebelum itu saya nak maklumkan saya di PPS Bukit Piatu, SK Bukit Piatu, salah satu daripada lebih 250 PPS yang dibuka. Keseluruhannya di negeri Pahang ni mangsa banjirnya dah 25,000 tak silap saya. Last saya check update di info bencana banjir JKM. Dan sebenarnya di PPS ini merupakan last resort saya sebenarnya untuk berlindung, sebab sejak dari semalam, kalau kita nak ceritanya, dari semalam, petang semalam saya bergerak daripada Kuala Lumpur melalui tol Gombak, Karak, kemudian dilencongkan ke Bentong kerana ada beberapa laluan yang ditutup. Berikutan ada tanah runtuh. Ini dimaklumkan oleh pengendali lebuh raya LPT. Jadi mereka ini mengambil inisiatif untuk memberitahu pemandu yang ingin menggunakan laluan di sekitar lebuh raya Karak nak ke Pantai Timur tu, laluan mana yang tutup, mereka advise, beri nasihat mana yang boleh lalu, mana yang tak boleh lalu. Tapi saya dan kereta ni sebenarnya, sebab saya terpaksa menumpang teduh tidur di PPS. Sebab semalam apabila saya bergerak, saya cuba mencari tempat berehat seperti di hotel, tapi malangnya semua hotel-hotel di sekitar Pekan Bentong ini telah penuh. Jadi saya berjumpa dengan in charge ataupun pengurusi jawatankuasa yang menguruskan PPS di SK Bukit Piatu ini. Saya minta simpati, memohon untuk bertumpang teduh. Jadi mereka pun beri. Cuma keadaan di PPS ini tidaklah seindah apa yang diperkatakan. Kalau anda masih lagi mampu menonton siaran langsung ini, bangkit dari tilam empuk, berada di bawah bumbung, kipas, selimut, tarik selimut ketika waktu subuh pagi itu, bersyukurlah kerana nikmat anda perolehi itu lebih daripada apa yang dilalui oleh mangsa-mangsa banjir di sini. Saya sebenarnya nak keluar daripada kereta, saya nak tunjuk kepada penonton, kepada Gigi dan juga Fizi bagaimana sebenarnya keadaan di PPS ini. Kalau kita lihat, saya mungkin berada di dalam kereta ini untuk waktu seketika untuk bersiaran langsung, tapi saya nak bawa anda semua menyaksikan bagaimana kehidupan, sedikit sebanyak kehidupan mereka di PPS di Serata Negara. Hampir pasti keadaannya sebegini. Teh tarik pun saya minum dalam botol. Tapi ada teh tarik. Okey. Kalau saya nak lihat, saya di PPS SK Bukit Piatu ni bersama dengan pemandu saya Imran. Imran pun semalam ada dengan saya je. Kejap-kejap tidur dalam kereta. Tidur dekat mana tu persoalan yang terakhir lah sempat saya fikirkan, kerana di PPS Bukit Piatu ini kapasitinya 2,000 orang. Tetapi yang ada dekat sini, kalau ikut dari papan kenyataan tu, ada dekat 1,000 orang. Dan ini keadaannya di belakang ini. Ini di bahagian Dewan. Kat sini tempat mereka berkumpul. Tapi di dalam bilik-bilik darjah ini ada mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan. Okey. Kadang kita fikir bagaimana mereka ini survive. Cerita semalam daripada saya sempat berbual-bual dengan penduduk kampung sini. Mereka sangat terkesan. Ada yang sampai ke PPS ni pukul 5 pagi semalam dengan keadaan hujan basah, menggigil, sejuk. Tapi alhamdulillah, rezeki mereka di sini berbeza dengan rezeki orang lain. Contohnya, kalau nak kata pakaian, ada orang hantar.
NGO, orang-orang kampung hantar, mereka yang berkemampuan sikit tolong hantar pakaian. Itu bawa pakaian, belum bak makan. Makan tengah bersiaran langsung bang. Makan insya-Allah makanan banyak sebab mereka mendapat bantuan makanan daripada pelbagai pihak, daripada pihak tentera, pihak JKM, orang-orang kampung yang berkemampuan bernasib baik membantu mereka. Ada mi hun, nasi goreng. Sebab dekat Bentong ni ada lemang tok ki. Ada lemang tok ki di situ. Ada lemang tok ki dan bantuan-bantuan lain, dan mereka juga bergotong royong menyediakan makanan mereka sendiri, masak dekat sini, ada tonggas air. Tapi itu yang cukup. Tapi yang tak cukupnya, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa juga perkara yang tak cukup. Contohnya, biasanya mangsa banjir ni, mereka kalau sampai ke PPS, mereka akan diberikan kit banjir. Dalam kit banjir tu sepatutnya ada tikar, ada kemah, ada kelengkapan-kelengkapan lain. Tapi tak cukup sebenarnya. Tak cukup sebab ada yang saya lihat di sini, tidur beralaskan kotak, tidur di kursi-kursi yang disediakan. Ada yang macam saya juga join tidur dalam kereta. Ada yang di mana-mana saja ada tempat berteduh. Cuma alhamdulillah di PPS ini bekalan air dan juga elektrik masih ada lagi, Gigi. Hakim, mungkin Hakim boleh kongsikan juga kita melihat bagaimana kesengsaraan mereka yang berada di PPS Bentong itu juga, walaupun banyak bantuan yang telah disalurkan seperti yang Hakim katakan tadi, tetapi kapasiti yang berada di PPS itu sebenarnya daripada pemerhatian Hakim, adakah lebih daripada kapasiti yang sepatutnya ketika ini, sebab kebanyakan tempat PPS yang saya lihat dalam info bencana JKM tu kadang sudah melebihi hampir melebihi ataupun mencapai kapasiti penuh. Bagaimana dekat PPS Bentong itu sendiri? Kalau dekat PPS yang di SK Bukit Piatu ni, ini diceritakan kepada orang-orang yang pernah berhadapan dengan bencana banjir di sini. Bentong sebelum ini, kali terakhir mereka banjir pada Februari. Waktu itu sekolah SK Bukit Piatu ni PPS juga. Tapi waktu itu mereka hanya terima maksimum 70 mangsa PPS. Kalau 70 mangsa waktu dulu, sekarang ni mereka terima 1000. Sekarang ni di PPS ini masih lagi cukup. Cuma yang tak cukup kelengkapan. Kelengkapan maksudnya dari segi bagaimana, dekat mana mereka boleh ditempatkan di PPS ni, tapi tak cukup kelengkapan nak tidur di mana ataupun kelengkapan asas. Dan paling yang menunjukkan bagaimana keadaannya tidak mencukupi ini, face mask ni pun tak cukup. Saya inilah realitinya. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. Bukan tak nak pakai, tak ada face mask. Saya bernasib baik sebab saya ada bawa stok sedikit daripada Kuala Lumpur. Tapi mereka yang berada di sini, selais pinggang tak sempat nak bawa apa-apa barang, apa yang ada saja. Tapi itulah keadaannya di sini sebab mereka di sini tidak menjangkakan akan berlaku banjir besar sebegini. Kerana kalau kata orang kampung yang saya jumpa semalam, lewat malam tadi, dia dah duduk sini dekat 20 tahun. Tak pernah berlaku keadaan macam ni. Jadi mereka tak prepare, tak bersedia, langsung tak menduga. Kalau mereka pun langsung tak menduga, apatah lagi agensi-agensi keselamatan seperti FPFM, JKM, bagaimana mereka membuat persediaan logistik. Sebab itu saya kata tadi, rezeki berbeza. Rezeki dari sudut makanan, pakaian tu mungkin cukup, tapi kelengkapan dari sudut barang-barangan keperluan asas, kit banjir itu sendiri tak cukup. Tempat tidur, tilam dan sebagainya. Ya, betul. Itu yang terpaksa tidur. Saya tak sanggup nak masuk, nak tunjuk sebab agak menyedihkan juga sebenarnya. Dan saya menjaga privasi mereka. Tetapi begitulah keadaannya, Gigi. Cuma keadaannya sekarang ni, hari ini cerah. Daripada semalam tengah hari tak hujan. Jadi saya lihat ada penduduk yang sudah mula keluar daripada PPS ini, bukan mendaftar keluar, tapi mereka keluar untuk lihat bagaimana keadaan rumah mereka yang mereka tinggalkan semalam. Jadi itu yang laporan yang saya nak follow mereka ini, nak tengok orang-orang kampung ni, mereka macam mana nak berhadapan dengan kemusnahan atau benda mereka akibat banjir yang melanda
di kawasan Bentong ini, Jijing. Jadi itu plan Hakim untuk hari ini untuk mengikuti beberapa mangsa banjir dari PPS SK Bukit Piatu itu ke rumah mereka, dan juga mungkin Hakim boleh kongsikan sebelum sampai ke PPS Bentong itu bagaimana keadaan air ketika ini di area Bentong tu, sudah surut atau macam mana? Sewaktu saya keluar saja daripada persimpangan ke Bentong tu, saya masuk ke kawasan Bentong, ke Jalan Ketari, di Pekan Bentong itu, air sudah surut. Air sudah surut, tapi dah nampak kemusnahannya. Ada kereta yang tersadai dekat tepi-tepi jalan. Kalau lihat semalam juga, saya sempat singgah ke beberapa buah stesen minyak. Kononnya macam nak cari bekalan lah, nak tambah bekalan saya. Tapi pam minyak pun tutup sebab air lumpur dah masuk ke dalam tangki dan cermin dah pecah. Bukan sebab orang rompak apa, bukan. Itu disebabkan oleh betapa kuatnya arus ketika banjir kemarin sehingga pecahkan cermin tingkap kedai barangan sebenarnya. Tapi kos kemusnahan ataupun jumlah kerugian itu masih lagi tidak diketahui. Banjir dah surut, sekarang ini berhadapan dengan keadaan pasca banjir, which is sebenarnya lebih berisiko sebenarnya. Nak bersihkan selut itu banyak lagi risiko. Dan bekalan elektrik pun tengah malam tadi, sewaktu saya lalu, saya nampak ada van lori penjana TMB sudah mula menghidupkan kembali bekalan elektrik di Pekan Bentong. Di PPS ini, alhamdulillah, di kebanyakan PPS sebenarnya mereka tak terputus bekalan sebab PPS ini kebanyakannya berada di tempat yang tinggi. Contohnya di sekolah SK Bukit Piatu ni memang tempatnya agak sedikit tinggi, jadi air tak naik ke sini. Dan bekalan elektrik pun ada, air bersih pun ada. Alhamdulillah, Jiji.